أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Imam Masjid Saidina Uthman Ibn Affan, Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim bin Mat Yusof, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rosniati Mansur dan staf kepimpinan merangkap teman seperjuangan tim AJK Gemenur Iman. Seterusnya para jemaah yang istiqamah bersama, mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah lindungan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan kuliah maghrib kita malam ini. Mengakhiri tajuk istiqamah pada bab ke-8 dalam kuliah duha bertarikh 2 Februari 2024. Malam ini insya-Allah Al-Fadhil Ustaz akan menyambung pada bab ke-9, merenungi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Membuka keberkatan Taman Syurga Gemenur Iman malam ini, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membaca umul kitab dan seterusnya menyambung pengajian kitab Riyadhus Salihin. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan moderator, staf kepimpinan GNI, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai dengan ucapan tahmid kesyukuran. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas pertemuan kita pada malam ini yang merupakan pertemuan kita kali yang ke-9 sebenarnya dalam siri kuliah pengajian berkitab daripada kitab Riyadhus Salihin oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan yang ke-9 pada malam ini kita akan masuk pada perbincangan bab yang ke-9, iaitu babut tafakkur fi azimin makhluqatillahi ta'ala. Bab memikirkan ataupun memerhatikan kebesaran makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ni dia hanya membawakan 4 dalil Quran dan tiada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni insya-Allah kita boleh ambil 2 bab lah. Bab yang ke-9 dan bab yang ke-10, iaitu bab al-mubadarah ilal khairat. Bab bersegera melakukan kebaikan insya-Allah. Beberapa waktu yang sempat kita akan bacalah hadis dan ayat Al-Quran tentang 2 bab ini insya-Allah. Kita baca dulu huraiannya. Bagi yang ada kitab terbitan Jakim jilid 1 muka surat 185 insya-Allah. Manusia dikehendaki sentiasa mengingati Allah. Kita dituntut untuk ingat pada Allah, sama ada ingat dalam bentuk berzikir ataupun bersembahyang, solat pada setiap masa di mana dia berada dan berfikir tentang semua ciptaan Allah yang di langit dan di bumi. Dengan berbuat demikian akan menambahkan tingkat iman seseorang dan menjadi manusia yang bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan setiap sesuatu makhluk yang kita lihat ini kita kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok hujan, kita berfikir Masya Allah, air yang dari air laut dipancarkan matahari naik ke atas, membentuk titisan awan, kemudian dia jatuh ke bumi oleh kerana daya tarikan graviti bumi, jatuh dalam bentuk titisan hujan, maka kita katakan Subhanallah. Kita pergi melancong mana-mana tempat, kita tengok Masya Allah ciptaan yang hebat-hebat diciptakan, maka kita katakan Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Itu menambahkan iman dan akhirnya menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur. Sebab walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ramai manusia ni kata Allah tak tahu erti syukur. Macam-macam Allah bagi pada dia, dia tak bersyukur pun. Sikit sahaja hamba Allah yang tahu erti syukur. Faqalilum min ibadiyasy syakur. Sikit je yang tahu bersyukur. Jadi macam mana nak menambahkan kesyukuran? Memerhatikan segala ciptaan Allah, lalu kita katakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Ada 4 dalil Quran dalam bab ini. Kita baca satu-satu insya-Allah. Dalil yang pertama firman Allah Ta'ala, Qul innama a'idukum biwahidah an takumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Surah Sabah ayat yang ke-46. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja, iaitu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata, sama ada dengan cara berdua dengan orang lain ataupun seorang diri. Kemudian hendaklah kamu berfikir sematang-matangnya untuk mengetahui salah betulnya ajaranku. Sebenarnya tidak ada pada Muhammad yang menjadi sahabat kamu sebarang penyakit gila sebagaimana yang dituduh. Dia hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada kamu sebelum kamu ditimpa azab yang berat di akhirat kelak. Para jemaah sekalian, ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar merenungi dan bertafakkur, berfikir, melihat semua kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengaitkan sesuatu itu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Panca indera kita, mata kita, kita boleh melihat objek yang jauh, objek yang dekat. Kenapa? Itu dengan izin daripada Allah. Maka kita puji Allah. Subhanallah. Segala macam yang Allah jadikan dalam diri kita ni teratur hidup kita. Darah ulang alik tidak pernah berhenti daripada mengalir daripada otak sampai ke kaki, balik-balik kepada otak. Siapa pengaturnya? Pengaturnya itu adalah Allah. Merenungi dan berfikir setiap apa yang berlaku, itu akan menambahkan iman dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang bersyukur itu sikit sangat. Sebab itu dalam surah Ar-Rahman Allah sebut pada frasa ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allah ulang sebanyak 31 kali. Apa maksudnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat apa lagikah yang perlu aku bagi pada kamu tetapi kamu tetap dustakan nikmat Allah. Macam-macam nikmat, iman, kesihatan, zuriat, pekerjaan, hati yang lapang, mata boleh memandang, tangan boleh mengangkat, jantung masih berdegup. Tapi manusia tetap tidak bersyukur, kata Allah. Tetap mendustakan nikmat Allah. Maka Allah ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat macam mana lagi aku perlu bagi
supaya kamu bersyukur. Tapi tukadziban, kamu tetap dustakan nikmat Allah. Maka kita diajarkan pada malam ini agar sentiasa bersyukur dengan segala macam nikmat Allah, dengan kita memerhatikan segala ciptaannya dan mengaitkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua dari Al-Quran. Muka surat 186 Allah Taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. Maksudnya, sesungguhnya pada kejadian di langit dan di bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk, semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada azab neraka. Ayat ini antaranya Allah menceritakan salah satu tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan pertukaran hari-hari kita ini dengan malam dan siang. Sepanjang kita hidup 30, 40, 50 tahun ataupun lebih, tak pernah sekali lagi miss. Tidak pernah berlakunya malam, hanya siang saja sepanjang hari. Pernah tak berlaku? Ataupun malam je sepanjang hari. Tak pernah datangnya siang. Pernah tak berlaku? Walaupun dalam sehari, tak ada. Itu tanda kebesaran Allah. Sebenarnya kita tidak sedar. Malam dan siang pertukarannya ini, itu salah satu tanda kebesaran Allah. Bayangkan kalau setiap hari kita lalui malam saja, gelap saja sepanjang hari. Bayangkan macam mana kita nak pergi kerja. Ataupun kita lalui hari-hari itu siang saja, tak ada malam. Bila waktu mana kita nak tidur, maka Allah sebagai salah satu tanda kekuasaannya, rahmatnya, dia jadikan adanya pertukaran malam dan siang. Kadang-kadang kita tidak perasan, ini merupakan satu perkara yang wajib kita syukuri. Betul tak? Ini nikmat. Adanya malam, adanya siang. Ada waktu kita berehat, ada waktu kita bekerja. Ada waktu kita tidur, ada waktu kita jaga. Itu nikmat. Maka Allah sebut, bila diberikan nikmat tersebut, waqtilafil laili wan nahar, tukaran malam dan siang, yadhkurunallaha qiyaman, patutnya kamu pujilah Allah dalam keadaan qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan mengiring. Apa maksud memuji Allah dalam keadaan berdiri, duduk, mengiring? Maknanya memuji Allah setiap masa dalam apa-apa hal keadaan sekalipun. Ketika tegak berdiri, itu simbolik memuji Allah ketika sihat. Ataupun ketika ada jawatan, tegak berdiri. Ketika duduk, memuji Allah ketika sudah tidak ada jawatan. Ketika sudah tidak ada apa-apa. Memuji Allah dalam keadaan junubihim, dalam keadaan berbaring, mengiring. Itu simbolik memuji Allah walaupun dalam keadaan sakit sekalipun. Ingat Allah saat senang, ingat Allah saat susah. Itulah lambang orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajarkan pada malam ini dalam bab yang ke-9, memerhatikan kebesaran makhluk ciptaan Allah agar kita sentiasa memuji Allah melihat setiap apa sahaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat
Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Allah Ta'ala berfirman, mengapa mereka yang kafir masih mengingkari hari akhirat? Tidakkah mereka memerhatikan kepada keadaan unta, kata Allah. Bagaimana unta itu diciptakan dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya dan keadaan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan. Oleh itu berikanlah sahaja peringatan wahai Muhammad kepada manusia dan janganlah berduka cita kiranya ada yang menolak dakwahmu kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul yang memberi peringatan. Ayat ini para jemaah sekalian, Allah Ta'ala nak menceritakan kebesaran ciptaannya melalui diciptakan seekor unta. Unta. Kita ni di Malaysia tak ada unta kan. Tapi di Tanah Arab kalau kita pergi umrah, kita nampak unta tu ada macam kambing kita tengok tepi jalan begitu je ada. Macam lembu kat kampung-kampung. Unta ni merupakan haiwan utamalah digunakan sebagai pengangkutan ataupun makanan di Mekah ataupun di Madinah di Tanah Arab. Maka Allah mengarahkan, kamu perhatilah kebesaran Allah melalui ciptaan Allah yang bernama unta itu. Unta ni para jemaah sekalian, ciptaan Allah yang luar biasa. Unta luar biasa ciptaan Allah. Apa luar biasanya unta? Saya sebut secara ringkas sajalah. Ni para ulama unta dia buat kajian tentang unta ni. Unta ni dia ada ulama yang mengkajinya juga, pakar unta. Unta ni satu ciptaan Allah yang begitu hebat. Yang pertama, unta kalau dia berjalan di padang pasir, Allah jadikan pada tubuh badan dia ini ada satu sensor yang boleh mengesan di padang pasir itu mana tanah yang jerlus, mana tanah yang tidak jerlus. Mana jalan yang boleh dilalui, mana jalan yang tak boleh dilalui. Kan padang pasir kan luas. Ada tanah-tanah tu yang jerlus. Kalau kita lalu, menyebabkan kita akan jatuh ke dalam lubang dia. Maka unta ni tak pernah lagi kita dengar unta yang jerlus di padang pasir. Tak ada. Sebab dia ada satu detection pada tubuh badan dia. Dia boleh baca mana laluan yang selamat, mana laluan yang tidak selamat dilalui. Ini ciptaan yang hebat. Unta pula yang kedua, Allah jadikan di tubuh badan unta tu dia ada bonggol. Ada bonggol. Unta dia boleh menyimpan air di bonggol dia tu walaupun dia tidak bertemu dengan sumber air dalam tempoh 1 bulan, dia masih boleh meneruskan kehidupan. Ini ciptaan Allah yang luar biasa melalui unta. Belakang dia kan kita tengok macam bonggol tu tempat simpanan air macam tanker, tangki yang menyimpan air. Maknanya kalau kita manusia, kita mampu hidup tanpa makanan dalam tempoh 1 minggu. Tak makan apa-apa. Dan kita tidak akan mampu hidup tanpa telan air dalam tempoh lebih daripada 3 hari. Menyebabkan badan lesu, menyebabkan dehydration dan sebagainya. Unta dalam tempoh 1 bulan, kalau dia tidak bertemu dengan sumber air, dia masih boleh meneruskan kehidupan dia. Maka Allah mengajarkan pada kita, perhatilah ciptaan Allah melalui unta ni. Kalau kamu rasakan ciptaan Allah melalui unta ni hebat, bahawasanya Allah yang mencipta jauh lebih hebat. Subhanallah. Afala yanzuruna ilal ibil. Perhatilah kepada unta tadi. Unta pula para jemaah sekalian, dia ada bulu mata dia yang tebal tu. Walaupun dia berjalan di padang pasir dan datang ribut pasir yang kuat sekalipun, dia masih boleh meneruskan perjalanan. Sebab apa? Bulu mata unta tu dia akan bertindak sebagai wiper, akan menepis debu-debu daripada masuk ke dalam matanya secara direct.
Ini hebatnya ciptaan Allah melalui unta itu tadi. Dan beberapa perkara-perkara yang lain lah. Maka Allah mengajarkan, kamu nak mengetahui kebesaran Allah, tengok makhluk Allah melalui unta. Kalau kamu rasakan unta ni ciptaan yang hebat, Allah yang mencipta unta jauh lebih hebat daripada itu. Subhanallah. Itu dalil yang ketiga kita huraikanlah. Kita ambil sikit-sikit saja hikmahnya. Sebab kita nak masuk bab yang seterusnya kejap lagi. Dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fayanzuru." Surah Yusuf ayat yang ke-109. Maka mengapa orang-orang yang tidak mahu beriman itu tidak mengembara di muka bumi supaya mereka memerhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mengajarkan kepada kita ni, bagi yang ada kelapangan dari sudut rezeki, pergilah berjalan di seluruh muka bumi ini. Ini musim cuti sekolah kan. Ada orang pergi berjalan sampai ke Thailand, Korea, Jepun, macam-macam tempat lah. Umrah tu biasa dah. Jadi pergi mengembara di atas muka bumi Allah ni, melihat bentuk ciptaan muka bumi Allah yang pelbagai, adanya sungai, adanya pantai, adanya air terjun. Maka sebenarnya bila kita lihat ciptaan Allah yang pelbagai, sepatutnya menambahkan iman kita, lalu kita memuji Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan segala macam bentuk muka bumi di atas dunia ini. Itu selesailah bab yang ke-9. Kita ambil 4 dari Quran yang kita baca tadi, iaitu dalam bab memerhatikan segala ciptaan Allah lalu mengaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya bab yang ke-10. Kita ambil 2 bab pada malam ni sebab bab yang ke-9 tu pendek saja. Bab yang ke-10 iaitu bab al-mubadarah ilal khairat. Bab bersegera melakukan kebaikan. Bersegera mengerjakan kebaikan adalah dituntut oleh Islam. Kata Imam Nawawi, segera buat baik ni adalah satu tuntutan dalam Islam. Maknanya jangan tangguh-tangguh. Bila kita terlintas je satu-satu kebaikan, terus buat. Jangan tangguh-tangguh. Nantilah nak berubah, nantilah hijrah, nantilah buat tu, nantilah. Tunggu esok lah, minggu depan lah. Jangan. Bersegera melakukan kebaikan, ia dituntut dalam Islam. Maknanya, hukumnya adalah wajib kalau sesuatu perintah yang baik itu yang wajib kita laksanakan dalam tempoh tertentu. Contoh, solat kan. Kena buat segera. Sebab apa? Bimbang dia melepasi tempoh yang lain, menyebabkan hukumnya meninggalkan solat itu hukumnya haram. Maka bersegera buat baik ia dituntut dalam Islam. Oleh itu janganlah bertangguh-tangguh dalam mengerjakan sesuatu kebaikan. Firman Allah Ta'ala berfirman, "Fastabiqul khairat." Surah Al-Baqarah ayat 148. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Allah mengajarkan pada kita ni, dalam buat baik, jangan kita dahulukan orang lain. Awak buatlah, tak apalah, saya tengok je. Tak apa, sila. Kadang-kadang kita tengok kan, dalam perkara baik ni, kena buat. Dan tak boleh hukumnya kita mendahulukan orang lain dalam bab perkara kebaikan. Contoh, kita solat, kita berada di saf yang pertama dah. Kemudian kita tengok orang belakang, kita pun bagi orang yang baru datang tu ambil saf kita berundur ke saf yang kedua. Tak boleh. Sebab dalam perkara kebaikan, tidak boleh kita dahulukan orang lain dan kita tidak melakukannya. Maka dalam buat baik ni, buat dulu. Dan jangan dahulukan orang lain, lalu kita tidak buat. Sama-sama buat, tak apa. Dalam buat baik, berlumba-lumba, kata Allah. Bersegera. Ataupun dalam keadaan, jangan tangguh. Buat tu. Sebab itu Allah sebut, fastabiqul khairat.
Dalil yang kedua daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Maksudnya, dan bersegeralah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang luasnya segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menyatakan, segeralah kamu menuju kepada keampunan Allah. Maknanya di sini, selain daripada bersegera buat baik, yang dituntut juga dalam Islam adalah bersegera mendapatkan keampunan, iaitu bersegera bertaubat. Subhanallah. Kadang-kadang, ialah, nantilah taubat kan. Nantilah tinggal perkara-perkara yang tak elok tu. Tunggu dululah. Umur tahun depan kita kata nak taubat. Ni boleh buat lagi muda lagi, contoh kan. Melambat lagi ni, sihat lagi ni. Biar dululah. Jangan. Allah mengajarkan, wasari'u ila maghfirah. Tadi, segera buat baik. Yang ni pula segera mendapatkan keampunan Allah. Maknanya segera bertaubat. Sebab apa Allah katakan kamu kena segera bertaubat? Kerana ada golongan yang menangguh-nangguhkan taubat. Bila awak nak taubat ni? Esok kata dia. Bila bulan depan? Bila tahun depan? Bila awak nak hijrah ni? Awak makin tak senonoh je. Tunggu dululah. Jangan. Segera. Sebab itu perubahan mesti dilakukan bermula dengan diri sendiri. Diri sendiri dulu kena berubah. Jangan kita nak ubah orang lain tapi diri sendiri kita tak berubah. Dan perubahan itu mesti bermula dari benda-benda yang kecil. Kita ubah diri kita ke arah kebaikan ni pada perkara-perkara yang kecil. Jangan tu nak ubah benda yang besar. Dan yang ketiga, perubahan ini mesti bermula dari sekarang. Maknanya segera, now. Tak boleh kita nak tangguh-tangguhkan perubahan ke arah kebaikan itu. Buat sesegera mungkin. Itu dua dalil daripada Quran. Kita masuk dalil daripada hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il laili muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni sahih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, badiru bil a'mali salihah. Cepat-cepatlah kamu mengerjakan amal-amal soleh. Cepat-cepat kata Nabi. Segeralah. Sebab itu dalam Quran banyak Allah guna perkataan irtanim. Irtanim ni maknanya rebuk. Rebuk 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sebab itu dalam Quran kadang-kadang Allah guna perkataan infiru. Infiru ni maknanya cepatlah kamu. Infiru khifafah. Bergeraklah kamu. Ada dalam Quran Allah guna perkataan wasari'u. Ada dalam Quran Allah guna perkataan fastabiqu. Maknanya berlomba. Dalam hadis ni Rasulullah guna perkataan badiru. Bersegeralah. Sebab apa Rasulullah mengajarkan kamu bersegeralah buat amal soleh? Sebab ada kelompok yang suka menangguh-nangguh. Ada yang suka menangguh-nangguh. Nanti dulu katanya. Sabar. Relax dulu. Jangan gopoh-gopoh. Jangan. Agama mengajarkan kita dalam perkara kebaikan ni secepat mungkin. Sesegera mungkin.
Sebab apa Rasulullah mengajarkan kepada kita badiru bil a'malis salihah. Cepatlah kamu buat amal-amal yang baik, mengerjakan amal soleh. Kerana akan berlaku fitnah seperti malam yang sangat gelap gelita. Kalau kamu tidak buat baik dengan segera, sampai satu masa kamu akan melalui waktu-waktu yang penuh dengan fitnah. Fitnah itu dalam keadaan gelap gelita. Sebab apa gelap gelita? Sebab kita tak tahu mana yang benar, kita tak tahu mana yang salah. Kita selalu minta doakan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami mana yang benar supaya kami boleh ikut kebenaran. Tunjukkan kami mana yang salah supaya kami dapat menjauhi yang salah tersebut. Sebab satu masa nanti kita akan tengok orang yang benar tetapi dianggap berdusta. Orang yang berdusta disanjung-sanjung pula sebagai orang yang benar. Pening kita kadang-kadang. Yang baik dikata jahat. Yang jahat diangkat sebagai orang baik. Subhanallah. Maka Rasulullah katakan, segera buat kebaikan. Ikat diri kamu dengan kebaikan ni sebab kamu akan melalui satu masa nanti dalam keadaan kebenaran itu payah sangat untuk kamu tengok. Sebab dia seperti berada dalam gelap gelita. Rasulullah bagi contoh. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Pada satu masa nanti, keadaan waktu itu orang yang di sebelah paginya mukmin, di sebelah petangnya kafir. Begitu juga sebaliknya, sebelah petang kamu lihat dia beriman, sebelah pagi sebenarnya dia kufur kepada Allah. Dan kata baginda, dia menjual agamanya dengan kepentingan duniawi dengan harga yang sangat sikit. Subhanallah. Kita akan tengok satu zaman yang kata Nabi SAW, dia ni ustaz. Paginya kita nampak ustaz. Tapi waktu petangnya, dia buat benda-benda yang tak senonoh. Kejut kita, pening kadang-kadang. Awak ni ustaz, tapi kita tangkap polis dengan kes-kes tertentu. Contoh, dakwaan-dakwaan tertentu. Ada tak sekarang ni, dalam hidup kita sekarang ni? Ramai kan? Awak tu guru tahfiz, tapi ditangkap polis kes apa? Kes cabul. Masya Allah. Ada tak demikian? Ada tuan-tuan. Awak tu hafal Quran, tapi petangnya dipenjarakan. Kes apa? Kes buat kesalahan-kesalahan tertentu. Waktu itulah Rasulullah sebut manusia berada dalam keadaan zaman fitnah yang gelap gelita. Mungkin dia betul, mungkin dia salah. Kita tak dapat tahu. Maka Rasulullah ajarkan kepada kita, badiru bil a'malis salihah. Buatlah kebaikan semampu mungkin dengan segera, sehingga tak ada masa lagi untuk kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik tadi. Faham tak para jemaah sekalian? Buat dengan segera tu, dengan kata lain, tak ada masa untuk buat benda yang tidak baik. Sebab apa? Hati manusia ni boleh berubah 180 darjah. Pagi buat benda baik, petangnya buat benda tak baik. Paginya senonoh, petang jadi tak senonoh. Maka ikat diri kita, badiru bil a'malis salihah. Itu dalil yang pertama daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua. Saya kena berhenti pukul 8.50 pada malam ni sebab ada mesyuarat masjid. Saya ada di masjid sekarang ni, Masjid Saidina Osman, Banatul Razak, Kuala Lumpur. Lepas daripada solat isyak, 8.50 saya naik solat isyak. Kena berhenti sebab ada mesyuarat Ihya Ramadan masjid. Tapi tak nak tangguh kuliah, kita turunkan jugalah buat online insyaAllah. Kita ambil satu lagi hadis daripada kitab Riyadhus Salihin ni, dalam bab yang ke-10. An Abi Sirwa'ah bikasrin nin al-muhmalah wa fathiha, daripada Uqbah bin Haris qala, Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-Asra. Fasallama thumma qama musri'an. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'din hujari nisa'ih.
fazi'an nasu min sur'atihi fakharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi wa qala zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahtabisani fa'amartu biqismatihi wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Kita baca maksudnya. Daripada Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sahabat cerita ni, namanya Uqbah bin Haris. Hadis ni hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Uqbah, aku bersembahyang asar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Uqbah bin Haris ni dia sembahyang asar dengan Nabi, imamnya Rasulullah lah. Waktu tu solat asar. Setelah memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bagi salam. Junjungan, iaitu Rasulullah bangun tergesa-gesa melangkah barisan orang ramai menuju salah satu bilik isterinya. Maknanya peristiwa ni berlaku di Masjid Nabawi. Rasulullah jadi imam. Maknanya rumahnya itu dekat dengan tempat solat. Selesai solat, Rasulullah terus bangun. Kemudian orang ramai tercengang dengan tindakan tergesa-gesa itu. Biasa kan Rasulullah dia akan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah zikir dulu lah lepas solat. Tapi Rasulullah tu bangun. Apa isyaratnya? Maka tercengangnya para sahabat melihat perkara tersebut. Kemudian baginda keluar semula dan melihat orang dalam keadaan hairan. Bila Rasulullah masuk dalam rumahnya, Rasulullah keluar balik, sahabat tercengang. Lalu baginda pun bersabda, Rasulullah pun ceritalah perkara tersebut. Apa boleh kita belajar daripada hadis ni? Rasulullah tak nak timbul su'uzzon, buruk sangka. Faham tak? Ada perkara-perkara tertentu ni memang kita kena jelaskan. Rasulullah bila dia tengok sahabat kehairanan, sebab Rasulullah macam tergesa-gesa je, lepas solat masuk dalam rumah, lalu Rasulullah bagi penjelasan. Bagi penjelasan tu supaya apa? Tidak menimbulkan su'uzon. Macam saya pada malam ni supaya tak menimbulkan buruk sangka pada para jemaah. Kenapa ustaz berhenti awal sangat? 8.50 berhenti dah. Jadi kita kena jelaskan apa sebab dia. Sebab saya ada mesyuarat Ihya Ramadan malam ni bersama dengan AJK Masjid. Jadi terpaksa berhenti awal lah. Lepas isyak tu ada meeting. Sebab isyak pun lewat sekarang ni. Esok kerja lagi. Jadi kena bagi penjelasan. Apa-apa hal, bagi penjelasan. Tak dapat hadir kuliah, bagi sebab dia kenapa sekian. Berhenti awal, bagi sebab. Kita belajar daripada Nabi, Rasulullah bila tengok sahabat jadi hairan. Hairan sahabat. Kenapa Rasulullah ni lepas salam dari solat, terus masuk dalam bilik rumah dia, ada apa? Rasulullah bagi penjelasan. Apa penjelasannya? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda, aku teringat sepotong emas di dalam simpananku. Aku khawatir bahawa ia mengikat aku, menghalang aku daripada memberi tumpuan kepada Allah kerana berfikir tentangnya. Oleh sebab itu, aku perintahkan supaya emas itu dibahagi-bahagikan. Subhanallah. Adalah harta rampasan perang. Yang mana daripada harta rampasan perang itu kita tengok pada riwayat lain sebut, aku tinggalkan sepotong emas di rumah iaitu emas sedekah. Emas sedekah. Aku khawatir emas tersimpan di rumahku sampai larut malam. At-tibir maknanya sepotong emas ataupun perak. Maknanya bukan daripada harta rampasan perang ni, iaitu orang sedekah. Orang bagi untuk tujuan diberikan kepada fakir-fakir miskin ataupun kegunaan masalah awam lah. Mungkin bagi pada Nabi SAW. Jadi Rasulullah, dia ketika solat, dalam keadaan bagi je salam, dia teringat benda tu tak settle lagi. Itu amanah daripada orang supaya emas tadi diberikan kepada golongan-golongan yang berhak. Maka dia bimbang emas tu tersimpan dalam rumahnya dalam tempoh sampai waktu malam. Dia solat asar. Takut-takut dah masuk maghrib, amanah tadi belum ditunaikan lagi. Maka itulah selepas bagi salam, dia segera masuk dalam bilik dia. Maka emas tadi dia terus bagikan kepada orang yang layak lah. Mungkin fakir miskin, asnaf dan sebagainya.
sebagaimana amanah yang diberikan kepada Nabi untuk menyampaikan perkara tersebut. Subhanallah. Macam kita lah kan, contoh. Orang bagi ustaz, ini amanah daripada saya supaya ustaz agihlah pada orang tertentu, fakir miskin ke. Kalau boleh segeralah diagihkan. Duit tu jangan disimpan sampai berbulan-bulan. Tak sampai pahala sedekahnya, tak tersambung pahalanya. Maka kita segerakan perkara tersebut. Kalau orang bagi duit, ustaz, ambil RM500 ni, agihkan beras menjelang Ramadan kepada orang fakir miskin. Maka segerakan. Belajar daripada hadis ni, buat baik, segerakan. Sehingga kan Rasulullah tidak sempat ketika itu untuk bertasbih, berzikir, bertahmid. Sebab apa? Kerana ada amanah daripada orang yang disampaikan melalui baginda, maka Rasulullah terus melaksanakan amanah tersebut. Wallahu a'lam, moga kita ambillah pengajaran daripada beberapa hadis yang kita baca ini dalam bab al-mubadarah ilal khairat, bersegera melakukan kebaikan. Saya terpaksa berhenti awal pada malam ini sebab ada tuntutan yang lain. Moga-moga kajian kita kurang-kurang lebih 45 minit pada malam ni bermanfaat. Daripada kitab Riyadhus Salihin, ada 2 bab yang kita baca secara sederhana huraiannya, tidak terlalu detail, tidak juga terlalu longgar, tidak juga terlalu ringkas, iaitu dalam bab memerhatikan segala ciptaan Allah dan kita mengaitkan dengan kebesaran Allah, dan dalam bab bersegera melakukan kebaikan. Jangan tangguh-tangguh lagi. InsyaAllah kesempatan yang lain kita akan baca pula pada bab bersungguh-sungguh menjalankan sesuatu amanah ataupun amalan, insya-Allah. Sekarang itu pada malam ini, wallahu alam, saya serahkan kepada moderator. Dipersilakan. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kathira jazak pada Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim. Saya terus tutup Ustaz sebelum kita tak buka sebarang soalan malam ni, insya-Allah. Alhamdulillah, Ustaz telah mengupas bab ke-8 memerhati segala ciptaan Allah SWT, dan bab ke-9 bersegeralah dalam membuat kebaikan pada malam ini. Dari rujukan-rujukan ayat Al-Quran dan hadis yang Al-Fadhil Ustaz kongsikan malam ini membawa kita mengamati dan memerhatikan makhluk ciptaan Allah SWT yang berada di sekeliling kita, agar hati menjadi tunduk dan patuh serta mendidik pandangan mata hati itu agar sentiasa membesarkan Allah SWT dan merasai keagungannya. Sesungguhnya hamba-hambanya yang merasai kebesaran Allah ini akan membawa diri untuk bersegera dalam melakukan kebaikan kerana menjadi keutamaan pada dirinya untuk meraih pandangan Allah SWT dan mengecapi nikmat sebagai hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran dan hadis sentiasa menjadi peringatan, petunjuk, penawar dan rahmat buat kami. Amin ya Rabb. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah Maghrib malam ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemenur Iman memohon jutaan kemaafan. Sebentar saja lagi pada jam 9.30 malam penutup Taman Syurga Gemenur Iman malam ini, sambungan pengajian tafsir kitab Nurul Ihsan jilid 4 surah Al-Hujurat bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Jahari akan menyusul, insya-Allah. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah Maghrib kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Temu di lain kesempatan. Mohon maaf atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.